Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni hari Jumaat 13 hari bulan 11, pukul 7.17 pagi. So pagi ni walaupun musim PKP, entah berapa panjang PKP nya kan. Walaupun musim ni tak boleh keluar rumah, tapi aku keluar juga. Tapi tak pergi tempat orang ramai pun. So area sini dekat Eco Business Park. Sebab kalau kawasan ni dia tengah membangun tau. Banyak tengah buat taman perumahan untuk residential, rumah pejabat. Kalau macam depan ni pun jalan mati ni. So lepas ni aku tunjuk lah apa rupa motor ni lepas dah sembuh. Kalau dulu warna standard ataupun warna asal kilang matte red ataupun merah mati. So sekarang aku dah sembuh jadi red candy lah, full body. Kalau dulu merah dekat atas je, kalau fairing dia ada campur dengan silver kan. So sekarang aku dah sembuh satu colour je, warna merah. So ya, jadi untuk pagi ni aku nak share satu hadis ni. Mungkin ramai dah tahu, tapi tak apalah, kita ulang-ulang. Sebab ada seorang ni pernah kata dekat aku dulu, ibu kejayaan ni ialah ulangan, ataupun ulangan ni ialah ibu kejayaan. Walaupun kau ulang-ulang benda tu, dengan syarat kau ulang benda yang baik lah, bukan ulang buat benda yang tak betul, benda yang tak baik kan. So kalau kau ulang benda-benda yang baik ni, ulang-ulang dia akan jadi satu kejayaan lah. Okay. Orang nak berjaya sekalipun, bukannya sekali buat terus dapat. Memanglah dalam some circumstances, kalau dia buat dia dapat tu kira luck dia lah kan. Tapi tak semua lah. Okay. Jadi hari ni aku nak share satu hadis ni. Tajuk dia berkaitan dengan nikmat. Mungkin kita tak sedar yang sekarang kita bangun daripada pagi tadi, kita hidup lagi, kita masih lagi boleh bernafas. Jadi back to the point. Hadis dia berbunyi, pendek je, 2 baris je. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun. Ya, aku ni ni'matani maghbunun fihima minan nas, as-sihah wal faragh. Rawahul Bukhari. Okey, maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ni'matani, 2 nikmat. Ada 2 nikmat maghbunun yang dilupakan. Kedua-duanya fihima minan nas, daripada manusia, oleh manusia. Sihat wal faragh, sihat dan juga waktu lapang. Okay. Bunyi macam simple kan, 2 nikmat ni. Bila Allah kata, ataupun bila hadis, bila Nabi mention, maksudnya benda tu benda yang crucial lah kan. Nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Walaupun kalau kita nak bahaskan nikmat ni, banyak lagi nikmat yang lagi besar daripada ni. Contohnya macam nikmat iman, nikmat Islam. Kalau nak bincang, itu lagi besar dia punya priority dia. Tapi dalam hadis ni bagi tahu sihat dan masa lapang. Sebab 2 benda ni adalah kunci untuk kita buat segala-galanya. Kalau kita nak beriman ke, nak kita nak dapat nikmat Islam, nak dapat nikmat iman tu sendiri, kalau tak ada sihat dan waktu lapang ni, tak ke mana juga kan. Sebab tu Nabi mention 2 ni. So cuba kita explain ataupun cuba kita bincang. Kalau kita cakap pasal nikmat sihat dulu kan, yang pertama tadi sihat. So kalau sihat, sekejap. Okay, bagi lepas sebab kereta tu nak masuk tadi, aku tak nak ganggu dia pula. So kita ambil kiri, kita pergi ke tempat biasa lah, dekat taman yang aku suka lepak tu kan. So sambung. Sehat, kita akan dapat rasa nikmat sehat ni bila kita sakit, ataupun bila kita ditimpa musibah. Barulah kita rasa betapa
nikmatnya kesihatan tu. Bukan kata dekat orang lain lah, aku sendiri pun sama lah kan. So point dia, sihat ni kalau kita tak rasa sakit, kita tak akan sedar akan betapa besarnya nikmat sihat tu. Macam aku baru-baru ni terlibat dengan kemalangan, walaupun kemalangan tu tak adalah besar sangat, tapi sebabkan jatuh motor tu lah, cover set ditukar baru kan. Bukan tukar baru lah, sembuh baru. So kalau kita ada life, hari-hari kita kena kerja kan. Bukanlah maksud kalau kerja ni untuk dunia semata-mata. Sebab Nabi pun dah kata, kalau kita nak kejar akhirat, kita tak boleh akhirat saja. Ataupun kalau kita kejar dunia, dah sah lah, memang tak boleh kalau kejar dunia saja. Tapi Nabi pesan, kalau nak dapatkan akhirat, kita kena dapatkan sekali dunia. Sebab dunia ni jambatan untuk ke akhirat kan. Ataupun analogi dia macam air kopi ataupun air dalam cawan. Dalam cawan, bukan gelas tau, dalam cawan. Kalau biasa orang zaman dulu lah, sekarang dah kurang dah. Cawan dekat bawah tu ada piring kan? Tapi kalau kita pergi hotel adalah benda ni. Maksud aku, kalau kita dekat rumah sekarang, kita jarang lah hidang air pakai piring kan? Ataupun mungkin sekarang ada, sebab kita orang bujang, kita tak buat lah benda ni kan. Mungkin kalau yang dah berfamily, kalau siapa yang suri rumah, dia mungkin buat lah benda ni. Air panas letak dengan piring kan. So dalam perumpamaan ni ataupun dalam analogi ni, air dalam cawan tu diibaratkan sebagai akhirat. Okay. Piring dekat bawah tu diibaratkan macam dunia. Sebab apa? Air lagi besar pada piring kan. Air tu kita kena bagi lebih lah. Maksudnya air tu dari segi akhirat. So kita kena buat lebih benda akhirat. And then dekat bawah tu ada piring sebagai dunia. Kalau kita minum air, kalau kita minum air saja, kita akan letak akhirat dekat bawah. Tapi kalau kita angkat piring, kita angkat akhirat, maksudnya kita dapat dua-dua. Kita dapat akhirat dan kita dapat dunia. Sedangkan itu persamaan dia, maksudnya dua-dua kita kena buat, barulah kita berjaya dunia dan akhirat. Okay. So sangat terasa lah bila aku jatuh motor, aku tak dapat datang kerja. Sedangkan aku banyak sangat kerja nak kena siapkan. Rasa macam bersalah pun ada, sebab orang lain kena buat kerja aku kan. So itu lah. Dan kalau nak cerita, banyak benda lagi lah. Contoh lah, aku bagi satu cerita lah. Aku buka lah satu cerita hari ni. Walaupun cerita ni aku jarang bagi tahu dekat orang, unless kawan-kawan rapat aku lah yang tahu pasal benda ni. And then some student aku yang pernah rapat dengan aku, dia tahulah cerita ni. Okay. Tanggal 21 Mac tahun 2016, hari Rabu, pukul 2.30, dekat USAM, dekat Fakulti Sains Teknologi, kelas fizik. Lecturer tu nama Prof Karsono Haji Dasuki. That's the point ataupun detail yang aku ingat daripada dulu sampai sekarang. Sebab apa aku ingat benda ni? Sebab pada hari tu yang aku mention detail dia tadi, aku dapat satu panggilan masa aku tengah kelas ni. Masa aku tengah kelas, aku dapat satu call. And then aku tengoklah phone. Tengok keluar ataupun naik nama kakak aku. Aku macam pelik lah. Dah kenapa? Sebab ya biasa kalau macam adik-beradik kita macam, kalau macam aku sendiri lah, kalau macam adik-beradik kita orang jarang lah call. Unless kalau ada benda-benda penting baru kita call lah kan. Kalau macam korang aku tak tahu lah. Sebab setiap orang dia punya family background dia lain-lain, dia punya perjalanan hidup dia lain-lain. Ada orang yang memang rapat dengan adik-beradik, dalam setiap minggu dia kena contact. Contoh lah, kalau macam aku tak.
Aku kalau ada benda penting-penting baru aku contact lah. Tak adalah maksud kita tak ambil berat ataupun tak prihatin dekat adik-adik kita, tak. Aku rasa semua orang adalah benda macam gini kan. Okay. So sama lah macam aku. So bila aku dapat call daripada kakak aku tu, aku dah rasa benda yang something wrong lah kan. Ada benda yang suspicious. So aku angkat lah. And then kakak aku kata sepatah je, pendek je dia kata. Dia kata, Mirul, kalau kau boleh balik lah sekarang. Mak dah tak ada. Dia kata pendek macam gitu lah. Aku dalam kelas macam nak percaya ataupun tak percaya. Maksudnya bila dapat berita kematian, nak pula kematian tu orang yang paling rapat dengan kita, macam mak kita kan. Sebab aku tahu perasaan orang yang terlibat dengan kematian ni dia lain. Kalau mati, kalau mak dia meninggal lain, kalau ayah dia lain, kalau adik-beradik pun lain. Kalau mungkin suami ataupun isteri meninggal, dia akan rasa lain, benda tu lain. So kalau kehilangan mak ataupun ibu kita, apa kau rasa? Masa tu aku tengah kelas ni kan, aku belajar dekat USEM, dekat Nilai. Kampung aku dekat Kelantan. Bukannya kalau kata kalau boleh balik sekarang. Bukannya aku masa tu tak ada kereta kan. Motor tak ada kereta lah senang cerita. Kalau nak balik kampung naik bas lah. Bukannya pergi beli tiket naik bas 1 jam 2 jam dah sampai. So apa aku buat masa tu? Aku dulu sukses. Memang nangis dalam kamus sejarah hidup aku memang jarang lah nangis. Sebab walaupun aku anak bongsu, aku tak manja tau. Aku memang daripada dulu hidup aku berdikari. Aku nak apa-apa semua aku sendiri. So petang tu aku tak adalah kata nangis. Maksudnya aku tak nangis, tapi air mata tu tiba-tiba keluar sendiri tau. Masa tu aku duduk belakang sekali. Lepas tu ada member rapat aku, nama dia Luqman. Luqman nama dia. Dulu orang panggil dia Mang Ganja. Sorry Man. So Luqman tengok aku, lepas tu dia kata, dia macam pelik, kenapa kau ni tiba-tiba nangis pak dalam kelas kan. So aku macam tak boleh nak brain. Kelas petang tu memang aku tak fokus langsung. Habis je kelas petang tu, aku terus pergi beli tiket. Dan yang paling sedihnya, kalau nak balik, kalau daripada Selangor ataupun KL, biasa perjalanan bas ataupun dia punya trip malam tau. So aku beli petang tu, tiket aku bukan petang tu, tiket aku malam garang, dalam pukul 9, pukul 10 lah. So perjalanan daripada Nilai nak pergi Kelantan dalam 6 jam. So aku naik bas, aku sampai rumah, aku sampai dekat Kelantan sebelum subuh, dalam pukul 5.30 macam tu. And then ayah aku datang pick up kan. So itulah, aku cerita dia panjang lah kalau nak cerita, tapi tak payah nak detail sangat lah. Cuma kat sini aku nak tekankan, sehat tu, betapa besarnya nikmat sehat. Kalau kita ada orang yang kita sayang, kalau waktu dia sihat, ataupun aku refer kepada mak ayah lah kan, sebab besar nikmat kalau kita jaga ataupun kita ambil berat pasal mak ayah kita. So sementara mereka masih ada ni, kalau macam korang, kalau masih lagi ada mak ayah, jagalah betul-betul. Spend lah masa dengan dorang. Okay, kalau macam aku ni dah tak ada masa lah. Tapi ayah aku ada lagi, cuma dia pun tak berapa sihat dah. Sekarang pun dia pun sorang-sorang kat kampung. Aku pun banyak kali fikir, sebab aku sekarang aku duduk dekat Johor. Memang jauh lah, lagi dah jauh daripada KL dulu. Kalau nak balik Kelantan dalam 10-11 jam. But still lah, sebab aku kerja kat sini,
rezeki aku kat sini, Allah dah tetapkan takdir aku untuk kerja dekat sini. Walaupun dulu ayah aku tak suka pun aku kerja kat sini. Tapi itulah, inilah kehidupan. Tiba-tiba cerita sedih kan, nak cerita pasal nikmat, tiba-tiba sedih. Tak adalah. Sebab aku cerita ni sebab sebab aku nak bagi pengajaran lah. Aku nak share. Macam aku pernah bagi tahu dulu, sebab aku nak simpan benda ni dalam bentuk rakaman ataupun dalam bentuk video macam ni, biar bila nanti tua-tua kita boleh tengok balik. Mungkin anak-anak kita nanti ataupun cucu kita, who knows, kalau kita buat kebaikan, insyaAllah benda ni dia akan berjalan, dia akan mengalir kan. So itulah nikmat pertama yang kita selalu lupa, iaitu nikmat sihat. Dan yang kedua tadi berkaitan masa lapang. Ni pun best juga, masa lapang. Kita tengok dari konteks kita sebagai orang tua. Tak adalah tua, maksudnya kita yang dah bekerja lah, maksudnya yang dewasa. Okay, sebab kita bagi dalam kategori umur. Sebab aku mungkin boleh bagi dua contoh dari segi kategori dewasa dan juga kategori orang yang tengah belajar ataupun student. Istilah masa lapang tu sendiri, ada orang claim dia tak sempat nak buat kebaikan, maksudnya benda-benda yang sunat lah. Nak bangun solat rawatib ke sebelum selepas solat fardu kan. Kalau macam kerja sekarang, macam-macam alasan kata tak boleh nak buat lah, sebab busy. Semua busy. Sama lah macam aku juga. Aku pun selalu bagi alasan aku busy. Walaupun entahlah, orang tak nampak kita buat kerja kan. Kita pun takkan nak tunjuk dekat orang kan. Jadi benda lain pula kalau kita tunjuk dekat orang. So orang yang faham kita, dia faham. Orang yang tak faham, kita tak mampu nak fahamkan dia. Sampailah dia masuk dalam kasut kita. Itu istilah dia lah, masuk dalam kasut ni maksudnya dia pernah berada dalam situasi macam apa yang kita alami, baru dia akan faham. Okay, aku tak nak cerita lah pasal tu, sebab kalau cerita benda tu lagi menyedihkan. Okay, so berbalik kepada masa lapang. Kita selalu claim kita selalu claim kita tak ada masa sebab busy. Tapi ya, kita busy. Itu kalau konteks kerja ataupun pelajar, student, universiti ataupun sekolah. Kita kata kita tak sempat nak buat kerja rumah, kerja ataupun kerja sekolah sebab busy, banyak sangat kerja. Pergi sekolah, balik sekolah, pergi tuition. Lepas tuition, malam tuition lagi. Sampai tak ada masa nak buat benda-benda yang selain daripada belajar kan. Adakah ni fakta ataupun auta? Sebab kalau kita tengok, sehari ada 24 jam, tapi bukannya 24 jam kita nak belajar je. Percayalah aku kata, kadang-kadang kita ni betul-betul busy ataupun kita ni buat-buat busy. Aku pernah lah kena. Aku ada seorang kawan dulu, dia selalu memang selalu bagi nasihat kat aku lah. Sampai dulu dia pernah bagi tahu ataupun dia bagi satu statement ni. Masa tu aku tengah belajar. Dia kata, betul ke kita ni busy sangat belajar ataupun kita ni buat-buat busy? Kalau kita sekali dengar ayat tu macam no point lah. Okay, aku memang busy pun, tapi cuba kita fikir dua kali. Kita busy atau kita buat-buat busy? Jadi kita tutup mata, kita fikir kejap. Ya ke aku busy? Ke aku buat-buat busy Bila kita start fikir macam tu, maka solution dia akan datang. So jawapan dia akan jadi, mungkin ramai daripada kita buat-buat busy. Sebab apa? Istilah buat-buat busy tu maksudnya masa lapang kita guna untuk benda yang tak sepatutnya. Kita ada benda, memang kerja kita tu kerja hakiki kita lah. Kerja kita, masa kita kena buat untuk buat kerja kita. Tapi bila ada masa lapang, bila kita buat benda yang tak sepatutnya kita buat, benda tu yang akan menyebabkan kita rasa busy je memanjang.
Sebab tu aku kata, ya ke busy atau kita buat-buat busy. Tapi memang aku tak nafikan ada orang yang betul-betul busy. Kerja dia memang kerja untuk rumah. Macam kaunselor ataupun penceramah ke, ataupun bahagian-bahagian pentadbir, ataupun bahagian-bahagian pengurusan. Sekejap, aku nak masuk belah sana tadi. Banyak sangat sembang. Alright. So sini hati-hati sikit, kereta banyak laju sini. Okay. So masa lapang. So nasihat aku, ada masa lapang, buatlah dengan, ataupun kita buatlah benda-benda yang berfaedah, kan? Kalau macam aku busy kerja ke buat-buat busy. Aku boleh claim aku busy juga. So bila aku ada masa lapang, salah satu cara aku nak release aku punya tension, aku punya stress, inilah, benda ni lah. Aku ride sorang-sorang, berbebel atas motor. And then aku ni jenis tak reti bersukan sangat. Aku tahu main badminton je, bola sepak aku tak reti. Kalau yalah, main semua boleh main, cuma skill lah, mungkin tak ada skill. Tapi badminton je aku boleh main. And then satu benda lagi, jogging. Itu je aktiviti aku. Kalau aku nak isi masa lapang aku buat benda tu je lah. So orang yang rapat dengan aku, dia tahu apa yang aku buat. Okay. So itulah pesanan Nabi. Ada dua benda, ada dua nikmat. Nikmat ni yang kita selalu lupa, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Lepas itu dulu pesan daripada aku. Aku nak berhenti sini kejap. Okay. So yeah, until we meet again, atau hingga kita berjumpa lagi dalam next video. Okay, see ya. Bye bye.